Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua. Okey, hari ini murid-murid bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam siri ulang kaji Unit 1 Mengenali Sejarah. Topik yang akan kita ulang kaji pada hari ini ialah kaedah penyelidikan sejarah, ruang dan masa, sebab dan akibat. Kita akan lihat dulu kaedah penyelidikan sejarah. Baiklah murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 8 dan 9. Okey, murid-murid, kaedah penyelidikan sejarah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah. Okey, kita nak dapatkan maklumat tentang sesuatu peristiwa sejarah. Jadi kita akan menggunakan 3 kaedah. Okey, para pengkaji boleh menggunakan 3 kaedah penyelidikan sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Okay. Kaedah arkeologi digunakan untuk mendapatkan bahan tinggalan sejarah melalui kaedah cari gali. Okay. Antara bahan yang ditemui ialah fosil, tembikar, barangan logam, kulit siput dan lain-lain lagi. Kaedah lisan. Okey, kaedah lisan digunakan untuk mendapatkan maklumat melalui kaedah temu bual dengan orang sumber ataupun saksi yang terlibat dalam peristiwa berkenaan. Kaedah bertulis pula digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran yang terdapat pada dinding gua, kayu, batu, buku, majalah, surat khabar dan sebagainya. Okey, cuba murid-murid lihat gambar ini. Ini merupakan kaedah arkeologi. Ini contoh-contoh keadaan di mana kaedah penyelidikan menggunakan kaedah arkeologi digunakan. Okey, mereka membuat aktiviti mencari gali. Sekarang kita lihat ruang dan masa. Konsep masa dalam sejarah. Bila kita belajar sejarah, kita kena tahulah tentang konsep masa. Okey, para pengkaji sejarah telah menyusun sesuatu peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Urutan masa. Apakah yang dimaksudkan dengan urutan masa? Urutan masa merupakan susunan peristiwa dari mula berlakunya peristiwa itu sehinggalah peristiwa itu tamat. Cuba lihat contoh ini. Ini ialah contoh peristiwa kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia. Okey, peristiwa kemerdekaan Tanah Melayu bermula pada tahun 1956. Rombongan menuntut kemerdekaan telah pergi ke London. Kemudian pada tahun yang berikutnya, pada tahun 1957, Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Ingat lagi, Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Kemudian beberapa tahun kemudian telah berlakunya pembentukan Malaysia, iaitu pada tahun 1963. Jadi inilah yang terakhir dalam pembentukan Malaysia. Jadi murid-murid nampak tak urutan masa di situ? 1956, 1957 dan 1963. Urutan masa. Urutan masa juga dikenali sebagai kronologi. Okey, dalam mempelajari mata pelajaran sejarah, perkataan kronologi ini perlu difahami. Okey, apa maksud kronologi? Kronologi merupakan rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Rentetan peristiwa maksudnya ada beberapa peristiwa yang berlaku dan ia berlaku mengikut urutan masa. Okey, contoh, cuba lihat contoh ini. Ini ialah contoh kronologi peristiwa sekolah saya. Sekolah anda lah. Okey, berlaku dari awal tahun hinggalah akhir tahun. Apa yang berlaku? Berlaku banyak peristiwa yang berlaku. Okey, contoh persekolahan bermula, hari sukan sekolah, hari kantin,
sambutan bulan kemerdekaan, hari co-curriculum, hari anugerah cemerlang. Dan semua peristiwa ini dilaksanakan mengikut urutan masa. Contoh, persekolahan bermula pada bulan Januari. Hari sukan sekolah pada bulan Februari. Hari kantin pada bulan April dan seterusnya hari anugerah cemerlang pada bulan November. Okey, nampak tak urutan masa di situ dan nampak tak rentetan peristiwa? Okey, jadi inilah contoh kronologi yang berlaku di sekolah. Dalam sejarah, konsep masa boleh dibahagikan kepada 4. Yang pertama, dekad. Yang kedua, abad. Yang ketiga, alaf. Dan yang keempat, zaman. Okey, cuba lihat dekad. Satu dekad mewakili tempoh 10 tahun. Okey, satu abad mewakili tempoh masa 100 tahun. Okey, kemudian satu alaf mewakili tempoh masa 1000 tahun. Semua tahun ini ialah tahun Masihi. Kemudian zaman pula, zaman boleh dibahagikan kepada 2, iaitu zaman sebelum Masihi, iaitu zaman sebelum kelahiran Nabi Isa, dan zaman Masihi, zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Murid-murid, kita sekarang ni berada di zaman yang mana? Kita berada di zaman Masihi, di zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Seterusnya kita akan melihat sebab dan akibat. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa ada sebab dan akibatnya. Kita akan mudah memahami peristiwa sejarah apabila kita mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa itu berlaku. Cuba murid-murid lihat di sini, cikgu berikan satu contoh peristiwa, iaitu peristiwa Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Apakah sebab pelaksanaan Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah ini? Sebabnya adalah untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Okey, bidang akademik ni maksudnya bidang pelajaran lah. Murid dapat mencapai tahap penguasaan yang tinggi dalam bidang akademik. Okey, jadi daripada peristiwa ini, apakah kesan ataupun akibat yang berlaku? Akibatnya ialah murid-murid akan belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi murid yang cemerlang. Kenapa? Kerana murid-murid hendak mendapatkan anugerah pada Hari Anugerah Cemerlang. Seterusnya, untuk lebih faham, kita lihat lagi satu contoh peristiwa yang berlaku di sekolah juga, iaitu pelaksanaan sukan tahunan sekolah. Biasanya sukan tahunan ini memang dilaksanakan di sekolah. Okey, sebab apa sukan tahunan ini dijalankan? Sebab apa murid-murid? Sebab untuk mencungkil bakat-bakat baru dalam acara sukan. Okey, dan akan dipilih sebagai atlet sekolah. Okey. Sebab hari sukan tahunan sekolah ini dilaksanakan adalah untuk mencungkil bakat ataupun mencari bakat-bakat baru dalam kalangan murid-murid untuk dijadikan sebagai atlet sekolah. Atlet sekolah ini biasanya mereka akan berlatih bersungguh-sungguh dan mereka akan mewakili sekolah. Mewakili sekolah. Pergi menyertai pertandingan di peringkat daerah, peringkat negeri, mungkin peringkat kebangsaan ataupun peringkat antarabangsa. Dan apakah kesan ataupun akibat daripada pelaksanaan sukan tahunan sekolah ni murid-murid? Apakah kesannya? Kesannya ialah murid akan berlatih dalam acara sukan dengan bersungguh-sungguh sebab mereka nak terpilih menjadi atlet sekolah. Okey, jadi dekat sini pun kita boleh nampak sebab dan akibat tentang sesuatu peristiwa sejarah.
Jadi semua peristiwa sejarah mempunyai sebab dan akibat. Okey, mengapa kita perlu memahami berkenaan sebab dan akibat peristiwa yang berlaku? Sebabnya, apabila kita sudah memahami berkenaan sebab dan akibat sesuatu peristiwa, kita pasti akan mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa tersebut. Setiap peristiwa yang berlaku, kita perlu tahu sebab dan akibat. Dan bila kita dah faham tentang sebab dan akibat sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku, kita akan mudah untuk mengambil pengajaran. Okey, sekiranya kesan ataupun akibat peristiwa itu buruk, maka kita tak payah buat dah lah aktiviti itu ataupun tindakan itu. Okey, sekiranya kesan dia baik ataupun akibat dia baik, maka kita boleh teruskan aktiviti ataupun program berkenaan. Okey, baiklah murid-murid, sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita, cikgu hendak berikan sedikit latihan uji minda. Okey, murid-murid bersedia dengan buku tulis. Okey, tuliskan hari, tarikh, kemudian tajuk ulang kaji unit 1 mengenali sejarah. Kemudian tulis nombor 1 hingga 12. Murid-murid akan tulis jawapan kat sini. Tulis pilihan jawapan sama ada A, B, C ataupun D. Okey, terdapat 12 soalan sahaja dalam uji minda kita kali ini. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Individu yang ditemui ketika proses menemu bual dikenali sebagai A. Orang sumber, B. Orang buku, C. Orang laut, D. Orang perpustakaan. Okay, pilih jawapan anda. Yang kedua, kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui A. Catatan diari, B. Menulis buku, C. Berbisik-bisik, D. Temu bual. Okey, apakah jawapan anda? Catatkan pada nombor 2. Soalan yang ketiga, mengapakah kita perlu belajar tentang ruang dan masa dalam mengkaji peristiwa sejarah? A. Memudahkan kita memahami peristiwa yang mula-mula berlaku hingga peristiwa yang terakhir berlaku. B. Boleh membezakan sejarah yang sebenar atau sejarah yang dibuat-buat. C. Dapat mengetahui kepentingan mempelajari sejarah. D. Dapat mengetahui pihak yang terlibat dalam peristiwa sejarah yang berlaku. Pilih jawapan anda. Nombor 4. Ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah. Urutan masa juga dikenali A. Kronologi, B. Arkeologi, C. Teknologi, D. Topografi. Pilih jawapan anda. Soalan yang kelima, apakah yang dimaksudkan dengan kronologi? A. Peristiwa yang menunjukkan keadaan manusia. B. Peristiwa bersejarah berlaku mengikut urutan masa. C. Peristiwa yang menunjukkan kesan yang berlaku. D. Peristiwa yang berlaku mengikut tindakan manusia. Pilih jawapan anda. Soalan yang keenam, satu dekad bersamaan tahun Masihi. A. 10,000, B. 1,000, C. 100, D. 10. Pilih jawapan anda. Nombor 7, satu alaf bersamaan tahun Masihi. A. 10,000 tahun, B. 1,000 tahun, C.
100 tahun, D. 10 tahun. Pilih jawapan anda. Nombor 8. 2 abad bersamaan tahun Masihi. A. 20,000, B. 2,000, C. 20, D. 200. Apakah jawapan anda? Nombor 9. Pihak sekolah telah mengadakan majlis penyampaian hadiah untuk murid-murid cemerlang di dalam aktiviti sukan. Apakah akibat dari pelaksanaan majlis tersebut? A. Sekolah menjadi terkenal. B. Murid yang tidak mendapat anugerah akan berasa kecewa. C. Murid akan berusaha bersungguh-sungguh. D. Murid menjadi malas belajar. Pilih jawapan anda. Nombor 10. Bilakah zaman Masihi bermula? A. Selepas kelahiran Nabi Musa. B. Selepas kelahiran Nabi Muhammad. C. Selepas kelahiran Nabi Sulaiman. D. Selepas kelahiran Nabi Isa. Pilih jawapan anda. Nombor 11. Gambar berikut menunjukkan peristiwa kemerdekaan yang berlangsung pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Mengapakah peristiwa tersebut dianggap penting kepada negara kita? A. Rakyat bersatu padu. B. Kemajuan ekonomi. C. Bebas dari cengkaman penjajah. D. Sistem pemerintahan tradisional oleh penjajah. Pilih jawapan anda. Soalan yang terakhir, soalan yang ke-12. Apabila kita memahami tentang ruang dan masa dalam peristiwa sejarah, kita akan mudah untuk A. Bertindak menangani masalah. B. Menulis peristiwa sejarah. C. Menyediakan kelengkapan perang. D. Mereka cerita tentang peristiwa sejarah. Pilih jawapan anda. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid dapat menjawab 12 soalan ulang kaji kita dengan baik. Rujuk semula nota yang telah diberikan di bahagian hadapan video ataupun rujuk pada buku teks murid-murid. Sekian saja daripada cikgu untuk murid-murid. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye.